Ini suasana Bukit Melaka pada waktu malam. Kita berada di belakang gereja Saint Paul. Masih ada pelancong lagi. Jam menunjukkan 10 minit ke pukul 12. Itu bangunan Holiday Inn. So kalau sebenarnya di bawah ni adalah laut. Kalau border laut, kalau kita tengok di bangunan muzium ni kalau muzium Islam, jadi berhadapan tu adalah laut. Maksudnya kalau bangunan Holiday Inn dan juga Kota Laksmana ataupun Sea Costa area ni adalah tambakan laut, sama juga dengan Mahkota Parade. Ini binaan gereja Saint Paul. Nampak tinggi. Binaan ini berada betul-betul di atas puncak Bukit Melaka ni sebenarnya. So kita masuk daripada pintu bahagian belakang. Jadi ini antara batu tanda ataupun batu nisan, kalau ikut translate yang tertulis ni mengisahkan mayat-mayat zaman Belanda yang dimakamkan di sinilah, di sekitar sini. Sebenarnya kubur sebenar bukan di sini, tetapi batu ni dijumpai di sekeliling bukit ni. So dia kumpulkan dan himpunkan batu-batu ni dalam gereja ni lah. Bukan gereja sebenarnya, runtuhan gereja. Ini antara batu-batu tanda yang menyatakan nama pemilik dan juga tahun kematian. Dan cuba kalau kita lihat di sini, kita nampak ada bentuk arch. Kita tak pasti bentuk arch ni kenapa dia dibina sedemikian. Adakah ini ada satu lagi ruang menuju ke bawah? Kita tak pasti. Dan kalau kita tengok, memang lingkungan ni seolah-olah puncak arch antara struktur yang ada dalam runtuhan gereja ini. Dan di sebelah sana adalah tempat yang dikatakan bekas kubur Francis Drake bila mati di China. Jenazahnya kemudian dimakamkan, ditanam di Melaka buat sementara waktu. Tak lama pun jenazah ini berada di Melaka sebelum dipindahkan ke Goa. Jadi kubur ini adalah kubur sementara saja. So kita menuju bahagian depan runtuhan gereja ni.
So kita nampak ni rumah api kan. Rumah api yang ada di gereja ni. Kalau kita lihat pada struktur bangunan ni, kita nampak dekat situ di puncak tu ada satu lagi tiang yang tinggal. Tiang ni tinggal sebatang je. Jadi memang meyakinkan kita bahawa sebenarnya binaan ini lebih tinggi sebenarnya. Lebih tinggi. Kalau kita nampak tu adalah rumah api. Apakah ini adalah menara yang dibina pada zaman dahulu yang kemudiannya telah diubah supaya menjadi rumah api? Itu satu persoalan. Dan kalau benar ini menara apa? Apakah fungsi menara ini? Adakah menara pertahanan yang digunakan oleh kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, ataupun binaan yang dibina oleh Portugis ataupun Belanda? Dan inilah puncak asal ataupun muka depan. Ini pintu masuk gereja, pintu utama runtuhan gereja ni. Di atas tu kita tengok ada tanda-tanda lah yang dia ciri-ciri binaan barat. Jadi di hadapan runtuhan gereja ni ada sebuah patung yang didirikan, kalau ikut sejarahnya, kalau tak silap saya, pada tahun 1952 patung ini diletakkan di sini, merujuk kepada Francis Xavier. Jadi patung ini katanya didirikan pada tahun 1952 dan sehari selepas didirikan ditimpa oleh pokok. Jadi itulah puncanya patung ni cacat. Nampak kan tangan dia tu cacat, tangan dia hilang. Dia tengah pandang kita sekarang ni. So jadi patung ni memang tak ada tangan. Dan dikatakan juga di Vatikan sana, tangan Francis Xavier ni telah diambil di gua makam dia, kubur Francis Xavier di gua. Tangan dia telah diambil oleh Vatikan. Jadi simbolik yang ada dekat Melaka ni, itulah yang menyatakan tangan dia tu patah. Jadi sebelah kita ni kita tengok binaan-binaan tadi Sungai Melaka kan. So kat bawah tu kita nampak Jongka Street ataupun Jalan Hanjebat. Sebelah gereja ni muzium-muzium lah. Itu muzium TYT, ataupun dalam catatan Masya-Allah dipanggil Istana Melaka. Ini runtuhan gereja yang ada di Bukit Melaka sekarang. Jam sekarang menunjukkan hampir ke pukul 12. Jadi kita berada di atas puncak Bukit Melaka. Bulan pun sangat cantik hari ini 16 Muharram. Okey, itu saja. So kita akan jumpa lagi. Bye bye.